Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dipertemukan sekali lagi ya tazkirah mengenai Ramadan lah. Dan juga tazkirah ni adalah tazkirah terakhir untuk Ramadan ni dan juga untuk untuk Syawal nantilah ya. Tazkirah ni saya buat ni adalah sebab tu dah ada beberapa topik yang nak diperbincangkan. Okey. Kita mulakanlah. Okey. Saya harap semua saudari berpuasa dan berpuasa penuh. Dan apa amalan sunat yang kita buat tu dalam Ramadan ni sepanjang masa ni diterima oleh Allah Taala. Selawat salam dengan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu Nabi kita, Rasul kita dan semoga kita dapat syafaat beliau di akhirat kelak. Okey. Okey, yang ada topik yang kita. Okey. Iaitu pertama dulu saya cerita ada satu isu yang saya tak temukan. Dia baru berlaku lagi. Isu ni sebenarnya berlaku dah lama dah. Dia macam adat dah sebenarnya. Adat. Tapi saya nak ceritakan lagi dalam ni. Iaitu mengenai tarawih di masjid berkurangan. Ini yang kita dapat pandang juga. Kita berdia minta masjid rapatkan jarak. Kita berdia masjid bukan minta, tapi lupa kita sebenarnya tarawih itu adat menggunakan tarawih di masjid tu dah jadi balik. Dah jadi semula dah. Lepas saya perasan, saya tengok kenapa macam saf ni macam makin sikit. Makin lama makin sikit. Minggu pertama makin penuh lagi. Macam penuh masjid dah. Minggu pertama. Yang kedua, belah sana kosong. Minggu yang ketiga, belah sini pula kosong. Minggu lain-lain, masa tinggal besar je. Kalau surau kecil tu, surau tu, tak boleh masuk. Tak boleh masuk lah ni. Dia makin lama makin sikit. Makin lama makin sikit. Dia macam tu. Jadi adat, jadi benda perangai yang macam ni, dalam kalangan masyarakat kita lah. Ya. Kan kata di Sarawak ke apa, di Malaysia juga semuanya. Supaya kita elakkan lah. Ya, elakkan. Kau boleh jangan lagi lah. Ada adat ni lagi lah. Di masa-masa ni dekat akhir-akhir Ramadan lagi lah. Kita kena banyakkan masa. Terutama untuk laki-laki lah. Terutama untuk laki-laki. Dan kita isyak berjemaah semua. Baik. Tarawih. Tak kisahlah 8.20 ke. Tak kisah. Tapi at least sebenarnya kita banyak. Kalau 20 tu tak ramai tak apalah juga. Satu hal lah. Ni 8 pun dah tak ramai dah. Jadi dah ada satu kesan perangai kita yang mengurangkan tarawih di masjid. Ya. Kalau ada orang kata sebab nak tarawih kat rumah, memanglah. Tapi kita nak memburu hujung Ramadan ni di hujung-hujung tahun dia. Memang kita nak banyak masa kat masjid hujung-hujung lah. Bukan masa memula kat masjid ramai, tiba-tiba masa hujung tak ramai. Salah cara tu. Terbalik. Dan benda ni memang benda macam satu adat dah. Jadi macam tak berkena pula cara dia. Moga-moga kita di Ramadan akan datang semua, kita sedarlah. Ya, jangan kita buat kesilapan sama lagi. Okey, yang seterusnya, kita malam ni lah. Ni hari yang ke-19 Ramadan. Jadi malam ini, lepas maghrib nanti, buka puasa tu, dah kira malam ke-20. Kita dah masuk ke ambang yang terakhir, iaitu 10 malam terakhir Ramadan. 10 malam terakhir Ramadan. Jadi, kita kena, kita percontohan terakhir lah tu. Kan? Percontohan terakhir untuk kita. Kerana waktu tu, cabaran banyak tau. Cabaran banyak. Apa cabaran dia? Sebab ada dua golongan. Satu golongan nak buru
kesepakatan. Itu sebab tahu hujung-hujung ni ada Lailatul Qadar. Jadi dia nak penuhkan juga amal ibadah sunat umpamanya lah. Dan tarawih termasuk lah. Dan ada juga dia start dalam mood apa nak raya pula. Dia fikir nak raya nak ni lah. Satu tarawih kekurangan tu. Dia siasa fikir apa kek pula nak buat ni, apa rodol nak buat ni, apa ketupat nak buat ni, apa macam nak balik kampung. Dah fikir macam tu. Ini masalah ni. Macam kita. Dah cepat sangat fikir raya tu. Rasa dia fikir raya awal sangat dah. Sebelum Ramadan lagi dah fikir. Tapi kita terlalu fikir raya. Lagi-lagi sebelum takhir tu lagi, dah start fikir lah. Jadi, minta kalau boleh golongan macam ni, jangan terlalu fikirlah. Ya, tumpukan sepenuhnya sebelum takhir tu dulu. Lepas tu start malam raya, baru nak fikir raya, fikirlah raya. Malam raya nanti. Kan, malam raya, fikirlah tu raya. Ni, sibuk baju, bahan raya pula, anak. Lepas tu sibuk, apa, rendang nak ni ayam nak takut tak habis ayam ke tak orang jual ayam tu dia fikir. Patutnya malam raya dah. Kita dah ni. Yalah nak sembang makan tak salah jual dah tu. Tapi terlalu fokus sampai terlupa yang benda yang amal ibadah sunat tu. Padahal keberkatan tu lagi banyak lagi tu. Di hujung tu. Jadi jangan kita terlepas peluang. Ya. Dengan amal-amalan sunat. Dengan keberkatan yang hujung ni. Jadi itu kira satu benda yang kita takhir untuk kita lah. Jadi dia 10 malam takhir itu tertentu kita tahu di antara 10 malam takhir ni ada satu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Malam yang penuh, malam yang sejuk, malam yang indah, malam yang dianggap sebagai 1000 malam. Maksudnya jika kita beramal sesungguh pada waktu tu, seolah-olah kita 1000 malam kita beramal. Solat tarawih contohlah, solat tarawih, baca Quran ke zikir ke tasbih, tak kisahlah. Kira 1000 tahun kita beramal. Pahala 1000 malam lah. Jadi sebab tu kita fikir kita dalam dilema ni kan, macam nak arah nak ada golongan nak tahan kot beramal lah, cukuplah beramal masa awal tu. Itu masalah dia. Sebab ni masa hujung ni lah lagi banyak beramal. Lagi kalau masa mula tu banyak beramal, masa yang hujung tu lagi banyak beramal. Okay. Jadi keberkatan lagi tinggi lagi. Tu kira kemuncak tu. Tak tahu kenapa masyarakat kita masih macam tu lagi pangai lagi. Tak berubah lagi pangai. Okay. Jadi saya senaraikan lah mana amal-amal sunat yang digalakkan lah di hujung-hujung Ramadan ni. Yang pertama, solat isyak berjemaah. Ya. Isyak berjemaah ni. Lagi bagus di masjid lah. So, ada dalam mafhum hadisnya, itu pahala solat isyak berjemaah seperti qiyam 10 malam. Seperti qiyam 10 malam. Jadi digalakkan untuk solat isyak berjemaah, pertama di masjid atau surau. Sebelum tarawih tu standby lah. Okay, solat isyak berjemaah. Yang kedua, tarawih lah. Tarawih. Okay, tarawih tu biar penuh lah. Ya, biar penuh. Terutama bagi lelaki-lelaki lah. Biar sampai 30 pun, sampai malam 30 pun biar. Jangan malam 30 pun kita dah nak buat. So kita fikir nak, cukup lah. Jangan. Biar habiskan terus. Sebab tarawih ni tamanya. Sebab tarawih ni masa Ramadan ni je ada. Lepas tu tak boleh buat tarawih dah. Tahajud lain. Tahajud ke, boleh buat benda lain lah. Tahajud ke, solat hajat ke, solat taubat ke. Tapi dia keberkatan dia kurang lah. Benda lain. Tapi tarawih ni, Ramadan je ada. Jadi jangan pakai ruang lah sampai 30 Ramadan tu. Dan witir lah. Jadi kalau eloknya, yang paling elok, ikut imam. Kalau imam sampai 20 lah. Tapi ada yang sampai 8 pun tak apalah. Kan? Kita pun bukan mampu pun buat 20 kan. Tak apalah, tak ada masalah lah. Kita buat apa, buat 8 lah. Kalau buat 20 lah. Kan? Nak ikut imam. Dia lagi bagus ikut imam, lagi elok lah.
Soalnya kata solat tarawih bersama imam sehingga imam selesai ditulis pahala seperti qiyam sepanjang malam daripada maghrib hingga subuh. Maksudnya yang ikut imam. Tapi ada imam buat 8 dan imam buat 20 kan. Tapi kalau imam yang buat 20 tu kita buat 8 pun tak ada salah lah, tak apalah kan. Dah tak ada masalah. Okey, yang seterusnya banyakkan tasbih, tahmid, zikir, tahlil, selawat ni kena buat lah kan. Lepas tu dalam antara solat tarawih, itu biasalah kita buat kan solat tarawih yang kita baca-baca tu. Ada nama Khalifah, ada selawat ada kan. Lepas tu baca Quran lah, biasalah baca Quran, solat tahajud ataupun qiyamul lail. Ataupun qiyamul lail ya. Kalau subuh dia berjemaah itu satu benda penting juga. Tak kisah kita berjemaah kat rumah ataupun buat di masjid. Sebab subuh ni kadang kita kekangan sikit nak pergi masjid. Sebab kita nak keluarga kita buka sahur kan. Kalau nak berjemaah di masjid tu biar bersahur di masjid terus. Lebih senang sikit urusan lah. Tak ada kabut. Yang lain semua kita boleh baca dekat ada website lah. Baca surah Ikhlas ke, surah Firun ke, Fatihah ke. Yang penting kita berdoa kepada Allah supaya kita dipertemukan. Ramadan itu doa begini. Allahumma zuqna lailatul qadri fi hajati sanati wa fil kulli sanati. Allahumma rzuqni lailatul qadri fi hadhihi sanati wa fil kulli sanati. Doakanlah agar Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu memang tak nampak lah. Tak di perkara gaib kan. So, ada malaikat, ada keberkatan mungkin cahaya semua tu. Jadi tak nampak lah. Jadi kalau ada nak tengok-tengok tu, kau tak nak rezeki kalau ada adalah, kalau tak ada rezeki tak ada apalah. Tapi sekarang ni kita beramal. Penting. Dapatkan keberkatan tu. Jadi itulah ya. Amalan-amalan sebelum menantahi Ramadan. Okay, jangan kita lepaskan peluang ke masa begini lah. Seterusnya okay. Bila habisnya Ramadan, tentu kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Okay. Hari Raya Aidilfitri bermula maghrib malam tu lah. Jadi bila tu ada golongan bila datang raya. Ada golongan yang seronok tu. Yang seronok tu memanglah kita lah seronok. Seronok main macam bagai semua kan. Daripada kecil lagi kita macam tu. Dan ada juga golongan sedih. Kenapa? Sebab hilang Ramadan dah. Ramadan dah pergi tinggalkan kita dah. Dia datang sini sebulan, tahun sekali je. Ini kita fikir raya tahun sekali pula. Padahal Ramadan tu pun sebulan yang Ramadan sebulan datang tahun sekali. Jadi mesti akan sedih. Itu juga sahabat. Bila datang Ramadan, aduh. Bila datang Syawal, habis Ramadan kita ni. Kita dah untuk keseluruhan Ramadan ni pula ditinggal kita pula. Macam mana kan? Allah bagi ke sebulan je. Ramadan tu kau buatlah betul. Buat amal betul. Kan? Jangan kita waktu tu kita sedih tu menyesal pula. Aku dah tak penuh pula amal Ramadan ni. Tunggu pula setahun lagi nak Ramadan ni. Jangan macam tu lah. Semoga kita rasa macam ni. Kita rasa tidak pun sedih. Tapi kita rasa redha lah. Kan? Kita mampu buat. So, sepanjang Ramadan tu lah. Sepanjang mana-mana kita buat tu. Sementara amal sunat hari raya nanti. Takbir lah. Takbir raya yang kita dengar selalu tu. Takbir raya tu dia takbir yang takbir raya tu dia mula daripada malam raya tu, maghrib nanti, sehinggalah pagi solat sunat Aidilfitri. Jadi dia takbir raya yang jenis apa saya lupa nama, tapi takbir raya yang boleh kita buat secara berjalan ke apa semua tu. Itu buatlah. Ya, gimana pun buatlah takbir raya. Jangan sibuk nak main macun, nak buat ucapan raya semua saja tapi lupanya takbir raya. Amal sunat juga tu.
kan, amal sunat juga tu. Elok-eloknya sebab dia takbir raya yang kita boleh buat secara tak perlu solat pun dia boleh buat mana-mana je cara. Daripada maghrib hinggalah pagi hari raya Aidilfitri. Seterusnya ada pergaulan. Ini paling penting ni. Kita bila raya ni dah lupa diri dah mesti. Mesti ada lupa diri lah. Ada yang nak pergi dengan boyfriend dia, ada yang nak ni pada dia punya itu pada inilah. Salam pun sebarang salam laki perempuan. Bila kita raya, terutama kita balik kampung, kita ada orang yang kita boleh salam, ada tak boleh salam. Ha, kita kena ingat kalau ada adik tak apa, ada adik mak ayah tak apa. Orang tua ke mak tua tak apa. Yang kita tak boleh salam ni sepupu. Dipaduai kita. Ha, jangan sebarang dia nak salam. Sama-sama CPP semua. Sekarang ni jadi macam hari raya tu jadi macam maksiat pula. Lagi-lagi yang buat girlfriend lagi lah. Kan? Lepas tu time tu baru nak minta maaf pula tu. Oh, saya nak minta maaf apa benda sayang semua. Dah cukup lah. Ya. Nak bab-bab pasal girlfriend ni saya minta seorang dengan siapa pun tengok video ni masuk. Saya punya anak murid saya ke. Janganlah ada. Ya. Orang pesan dah jangan hampiri zina. Bukan kata jangan zina. Jangan hampiri zina. Pasal dia benda-benda yang berkaitan dengan hampirkan zina tu jangan dibuat. Dan bila kamu dah terlibat dengan benda tu, kamu nak terlibat ni susah tau. Sebab dia merupakan perasaan emosi kita, mental kita, fizikal kita. Jadi benda ni jangan main. Kalau boleh jangan ada boyfriend sampai kamu kahwin. Jangan boyfriend semua. Jaga adab. Jaga adab pergaulan di hari raya. Jangan ada hari-hari nak jumpa boyfriend ke apa, jangan. Kalau siapa yang ada boyfriend tu minta janganlah ada. Ya, jangan ada. Tak elok. Jadi raya tu kita nak jumpa saudara, kita salam, minta ampun, maaf zahir batin ke apa ke kan. Patutnya tapi sini minta ampun tu sebenarnya tak kisah pun kan. Bila masa boleh buat lah ya. Tapi hari tu mungkin buat je lah. Pasal duit raya pula pulang lah. Siapa nak bagi duit raya lah. Bahkan juadah tu tak kisah pun tu rezeki masing-masing kan. Kita ni mati juadah masing-masing. Cukup lah kan. Jadi moga-moga hari raya tu kita dapat sempurnakan ibadah raya tu selesai baik-baik jugalah. Ya. Dan Ramadan yang kita buat tu pun dapat puasa baik mentor 10 malam yang terakhir nanti. Okey. Okay, di sini saya disaksikan tak saya. Okey, saksikan tak saya dah cakap cerita pasal Ramadan dan juga Syawal. Rasanya saya dah cakap semua dia dah. Ramadan dan Syawal ni. Oh, satu lagi sekali itu Syawal ni. Saya elok-eloknya datang masuk sunat dia iaitu puasa 6. Nah, 6 hari berturut-turut puasa itu pun digalakkan. Itu pun digalakkan. Okey. Pasal apa pun sunat lah. Ya. Okey, okay, saya dah cakap pasal Ramadan, Syawal ni jadi saya nak ucapan lah. Ucapan selamat berpuasa. Selamat beramal 10 malam terakhir Ramadan. Dan satu lagi, selamat Hari Raya Aidilfitri maaf zahir batin kepada semua umat Islam di dunia ini yang tonton video ni. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada siapa yang tonton video ni dan berhenti tengok video saya ni, sekilas saya. Saya ucapkan terima kasih banyak agak saya kat Ian dan semua yang tak boleh. Yang budi anda tak boleh saya balas. Yang Allah yang boleh balas budi anda. Sesalah daripada Allah. Moga-moga yang kita buat Ramadan kita dapat fokus kepada ibadah kita, dapat kita sempurnakan Ramadan kita dan kita mendapatkan hari kemenangan nanti di Syawal nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang datang tu daripada mana baik tu datang daripada Allah SWT dan kelemahan tu datang daripada diri sendiri. Sekali lagi, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ingin mengucapkan maaf jika ada kesilapan mana-mana video saya selama ni yang saya kesilapan saya. Maaf saya batin kalau ada salah-salah cara saya mengajar ke video atletika apa benda ke yang saya tak berhati. Saya minta maaf. Ya. Yang ujung rambut sampai ke ujung kaki.
Assalamualaikum.